Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan IJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita pagi ni tengok ayat yang ke-20 daripada surah Al-Furqan. Ayat 20. Sebagaimana biasa, saya akan baca dulu ayat 20 dan ayat 21. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 20 ni kita dah bicara pada pertemuan yang lepas, cuma bahagian akhir je sikit. Ayat waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Ujung tu ayat tu. Wa ma arsalna ni kita dah baca pada minggu lepas. Maksud dia waja'alna, dan kami jadikan. Kami jadikan apa? Ba'dakum li ba'din. Waja'alna ba'dakum li ba'd. Mana tadi? Kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya atasbirun, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Wa kana rabbuka basira, dan ingatlah adalah
Tuhanmu maha sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maksud ayat ni, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebahagian kamu dengan sebahagian kamu itu sebagai fitnah. Fitnah ni saya ulang balik, dah sebut banyak kali dah. Fitnah dalam bahasa Melayu ialah kita menuduh seseorang tanpa ada bukti, dengan tuduhan yang palsu, bohong. Itu dinamakan fitnah. Tapi fitnah dalam ayat ini dengan makna ujian dan bala, makna dia lebih besar. Fitnah di alam Melayu ni sebahagian daripada fitnah dalam bahasa Arab ni. Fitnah dalam bahasa Arab ni, fitnah dalam ayat Quran ni lah, dia lebih umum. Apa yang berlaku di Turki sekarang adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Atasbirun, Allah nak tengok adakah mereka mampu bersabar ataupun tidak. Allah nak tengok. Ujian daripada itu dinamakan fitnah. Yang tu orang kata istilah zaman sekarang, tuan-tuan pun dah biasa dengar, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tu ujian akhir zaman. Bukan bermaksud fitnah yang tuduh orang gitu. Bukan itu saja. Itu sebahagian kecil daripada fitnah, tuduhan-tuduhan tu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain sebagai ujian. Kata Imam Sya'rawi, Allah Ta'ala jadikan manusia ni tak sama dari sudut kekayaan, kemiskinan, tak sama. Ada orang kaya, ada orang miskin. Itu semua adalah ujian. Kaya dan miskin itu adalah ujian. Bila Allah sebut, kami jadikan ujian setengah kamu kepada setengah yang lain. Contoh, orang kaya, orang miskin. Orang kaya jadi ujian kepada orang miskin. Orang miskin jadi ujian kepada orang kaya. Tuan-tuan, duduk atas muka bumi ni Allah buat macam tu supaya ada orang kaya, ada orang miskin. Ini contoh supaya manusia hidup saling memerlukan. Tapi kalau Allah buat semua orang kaya, contohlah hadir dalam kuliah ni semua doktor, profesor semua. Habis tu siapa yang nak angkut sampah, tuan-tuan? Kalau semua dah kaya, kan? Semua Datuk Seri, kan? Tan Seri, kan? Habis siapa nak kutip sampah? Takkan Datuk Seri nak angkat sampah, kan? Jadi bila ada orang kaya, ada orang miskin yang tak bergelar macam kita ni lah, tak ada gelaran, kan? Orang panggil encik, panggil tuan, gelaran tu je lah, kan? Tak ada gelaran lain. Jadi kita tak ada masalah nak angkut sampah ke, nak apa ke, kan? Jadi kalau semua orang kaya, siapa yang nak buat ni bangunan-bangunan ni? Tak ada orang nak buat, kan? Bayar, duit ada kan, banyak, tapi tenaga kerja mana? Tak ada orang yang nak bekerja, kan? Jadi alam ni jadi muram dan sebagainya, teruk jadi. Tapi dengan sebab adanya miskin kaya, jadi ada tolong menolong, perlu memerlukan antara satu sama lain. Tapi dalam masa yang sama dia adalah ujian. Orang kaya ni kadang-kadang dia tengok orang miskin, alah dia ni menyusahkan aku, kan? Dia seseolah dia menghina orang miskin, merendah-rendahkan. Tengok orang angkut sampah tu, naik lori sampah tu, oh ini puak-puak ni tak boleh pakai ni, kan? Seseolah dia, bukan seolah-olah, memang menghina lah. Ada yang golongan macam tu.
Sebenarnya itu adalah ujian kepada dia, nak tengok dia ni boleh kawal tak boleh kawal hati dia. Kan? Allah kata dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu menghina satu kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi kaum yang dia hina itu adalah jauh lebih mulia daripada dia. Sebab manusia ni tak mulia dengan duit je tuan-tuan, dengan kaya je. Manusia ada lagi, dia mulia dengan akhlak. Dia mulia dengan akhlak. Jadi akhlak ni kebanyakannya orang yang miskin ni dia mempunyai akhlak yang mulia lah. Kebanyakannya. Orang kaya ni sebab dia kaya, dia kesombongan dia tu agak tinggi sikit lah. Dia ada angkuh sombong kan. Jadi dan orang kaya ni juga menjadi ujian kepada orang miskin. Menjadi ujian pada orang miskin. Orang miskin tengok, dia je kaya kan, asyik dia je, kejap dia dapat projek tu, kejap dia dapat projek ni, kaya manjang je dia kan. Kita duk sakit hati kan. Orang miskin ni sakit hati. Ini ujian tuan-tuan. Adakah patut kita nak sakit hati dengan dia kan? Ataupun tak nak, ataupun tak boleh sakit hati dengan dia. Dia jadi ujian kepada orang miskin. Jadi orang miskin ni tengok orang kaya, geng dia pun mengumpat. Duk sekelompok duk mengumpat. Mengumpat tu betul tak betul? Allah nak uji. Kan? Allah nak uji orang miskin dengan cara tu. Kan? Ataupun orang miskin tengok, ni pokok apple. Contohlah pokok apple orang kaya. Ambil je lah. Dia orang kaya tak apa. Kan? Jadi Allah nak tanya, atas birun, adakah kamu boleh bersabar? Adakah kamu boleh bersabar? Subhanallah. Nak sabar tu lah, payah tu. Kan? Jadi saya bagi contoh tadi, ambil apa yang Imam Syarawi bagi contoh. Kaya, miskin, samalah dengan yang lain-lain tuan-tuan. Ada orang Allah bagi dia rupawan, laki ke perempuan. Ada orang yang tak berupa, maksudnya tak cantik sangat kan. Orang yang ada rupawan ni biasanya mendapat layanan istimewa dalam masyarakat. Orang yang kurang rupa dia ni agak tersingkir sedikit kan. Orang tak peduli sangat lah kan. Orang tak peduli sangat. Contoh, tu macam tu kan. Orang sehat dengan orang yang tak sehat, ujian semua tu. Orang tak sehat jadi ujian kepada orang sehat. Dia ni menyusah aku betul, asyik aku je kena jaga dia kan. Orang sehat cakap dekat orang yang tak sehat. Allah nak tengok boleh bersabar tak boleh bersabar. Kan kadang orang sehat tak sehat ni ada dalam satu keluarga je kan. Kadang-kadang ada dalam masyarakat. Mesti ada lah. Dalam masyarakat mesti ada orang sehat, mesti ada orang tak sehat. Orang tak sihat pula, ya Allah, kenapalah asyik aku je sakit kan. Orang lain tak sakit pun kan. Kenapalah aku jadi adakah kita, orang yang tak sihat ni, dia boleh bersabar, tak mengeluh kan. Boleh buat, boleh tiru macam, adakah orang miskin ni dia boleh tiru macam Nabi Ayub kan. Walaupun ditimpa bagai-bagai penyakit kan, tapi dia tetap meneruskan ibadat dia pada Allah tanpa dia mengeluh. Dia bahkan dia kata, ya Allah kan, aku dah diberi oleh Allah Ta'ala kesenangan, kemewahan lebih daripada 80 tahun. Baru saat ni je Allah uji aku, takkan aku tak boleh sabar kan. Masa aku kaya tu dah lama dah kan. 80 tahun lebih Nabi Ayub kaya tuan-tuan. Senang. Tiba Allah uji dia dalam berapa tahun? 3-4 tahun lebih kurang gitulah. Takkan aku tak boleh bersabar.
Itu Nabi Ayub, tuan-tuan. Nabi memanglah dia mempunyai kelebihan, dia bak sabar ni memang tinggi kan. Kita orang biasa ni sukar lah, memang sukar. Itu mencabar. Nak sabar ni memang mencabar, tuan-tuan. Allah. Jadi Allah kata atasbirun, apakah kamu dapat bersabar kan? Semua lapisan masyarakat, semua keadaan manusia itu adalah fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku di Turki itu adalah fitnah, ujian kepada orang Turki dan ujian kepada kita. Ujian pada kita, tuan-tuan. Nak tengok apa tindakan kita dengan Turki. Adakah kita seronok padan muka dia, bangunan-bangunan dia? Adakah kita akan kata macam tu? Turki ni sebab kita kata nak buat Islam sangat. Ambil kan? Kau. Allah uji, tuan-tuan. Saya ingatkan ujian pada benak hati saya lah, diingatkan ujian kena dekat Sweden, Denmark kan, sebab dia bakal Quran. Dia orang bakal Quran kan. Tengok-tengok Turki kena. Itu telah menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Terima kita terima. Kadang-kadang walaupun kita berada di landasan yang benar, tapi kita tidak kering daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok iman kita macam mana. Atasbirun. Allah nak tengok iman kita. Boleh sabar tak boleh sabar. Siapa yang bersabar, maka dia adalah orang yang berjaya. Tuan-tuan balik kepada surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr. Kan? Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali 4 golongan. Yang pertama orang beriman, wa amilus solihat, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan yang keempat wa tawasau bi sabr. Tu berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah orang yang tak rugi, tuan-tuan. Orang lain yang tak berpesan-pesan dengan kesabaran ni, itu adalah manusia-manusia yang rugi. Berpesan-pesan dengan kesabaran ni, satu kita pesan pada orang. Pesan ni cakap lah, tuan-tuan. Nasihat, cakap. Cuma dia terjemah watawasau. Watawasau tu dengan berpesan-pesan, wasiat. Wasiat makna, kenapa Allah guna perkataan wasiat? Watawasau ni asal daripada perkataan wasiat. Allah guna perkataan wasiat ni, tuan-tuan, dalam urusan agama ni kan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Khatib naik baca khutbah, dia kata usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu, aku pesan pada kamu. Usikum tu berwasiat, maksud dia, aku berwasiat pada kamu supaya bertakwa kepada Allah kan? Wasiat, tuan-tuan, Imam Syarawi kata wasiat ni adalah benda yang serius. Wasiat ni biasanya digunakan kepada orang yang hampir nak meninggal dunia. Orang yang dah tahu dah, dia rasa dia dah tak lama dah nak meninggal kan, dia akan panggil anak-anak dia, ahli keluarga dia datang wasiat. Sama ada nak wasiat ke, nak minta maaf ke, nak apa ke. Tuan-tuan, wasiat yang disampaikan adalah wasiat yang serius. Dia tak ada gurau senda. Orang mati nak gurau senda lagi, tuan-tuan. Tak ada lah. Tak ada lawak-lawak dah kan. Yang tu Allah guna benda ni serius. Macam Nabi Yaqub kan, dalam surah Baqarah, Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak cucu dia, apakah kamu akan menyembah selain daripada Allah Ta'ala selepas aku mati kan? Dia pesan tentang akidah. Tuan-tuan, sekiranya
dah sampai masa kita untuk kembali pada Allah Ta'ala, tinggallah wasiat kepada ahli keluarga kita, walaupun wasiat itu hanyalah berpegang kepada akidah ajaran yang sebenar. Akhir zaman ni memang kena pesan nak tu, tuan-tuan. Tak pesan bab akidah, habis anak-anak kita, tuan-tuan. Lara lalai. Jadi benda tu serius. Jadi imam pun kata apa? Usikum, aku berwasiat kepada kamu, wa nafsi, dan kepada diri aku. Berpesan kepada orang lain dan berpesan kepada diri sendiri supaya bersabar. Kadang-kadang kita pandai cakap dekat orang, tapi diri kita sendiri belum tentu lagi. Banyak jadi macam tu. Jadi dua-dua pihak kena, diri sendiri dengan orang lain. Dia kena menerima ujian dan mesti bersabar. Jadi kita di Malaysia ni alhamdulillah, bila tengok kejadian gempa bumi yang dahsyat berlaku di Turki, maka rakyat Malaysia turut bersedih dan sekarang tengah mengumpul dana-dana sumbangan derma untuk dihantar ke Turki sana. ATM sendiri pun untuk tentera darat alhamdulillah dapat 43,000 semalam. Dapat, bolehlah kan. Bukan seluruh angkatan tentera Malaysia lagi kan, tapi itu baru sebahagian. Mungkin ada lagi jumlah-jumlah yang akan meningkat. Maknanya kita alhamdulillah rakyat Malaysia ni dia boleh dikatakan tak kedekut lah untuk menderma. Hak berlaku dekat Aceh dulu pun Malaysia dulu, tuan-tuan. Alhamdulillah, Malaysia dulu yang hantar bantuan. Itulah Malaysia, alhamdulillah. Harap-harap kita termasuk dalam golongan manusia yang boleh bersabar, boleh bersabar di atas semua ujian. Tuan-tuan, sebagaimana seseorang yang mendapat anak yang OKU, kan? Ibu ayah yang dapat anak OKU, autism ke apa, tu memang itu dinamakan fitnah pada dia. Dia boleh bersabar tak boleh bersabar, kan? Bukan senang tu, tuan-tuan. Itu ada yang anak OKU ni yang umur dia tak panjang, kan? Ada yang umur panjang. Yang umur panjang tu, ya Allah, cabaran, kan? Dugaan kepada ahli keluarga yang nak jaga tu, kan? Mak ayah yang nak jaga. Kalau dia bersabar sebagaimana dalam surah Wal Asri, maka dia adalah manusia yang beruntung. Allah bagi ujian tu bukan saja-saja Allah bagi ujian, bukan, tuan-tuan. Sebab ada di sana ganjaran pahala yang disediakan begitu besar. Dan Allah kata wa kana rabbuka basira dalam ayat kita ni. Mana? Dan wa kana rabbuka basira, dan Tuhan engkau adalah maha melihat terhadap apa yang engkau lakukan. Dalam berhadapan dengan fitnah ujian ni, kan? Allah tengok kita, apa reaksi kita, apa tindakan kita, apa tindakan luaran kita, apa tindakan zahir kita, batin kita, hati kita macam mana tindakan. Semua Allah tengok dan semua Allah akan bagi balasan. Kalau kita bertindak dengan tindakan yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita disiapkan dengan ganjaran yang terlalu besar. Jangan kata zaman sekarang tak ada ujian, tak ada fitnah. Zaman sekarang lagi banyak ujian, lagi banyak fitnah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ujian dari sudut akidah, ujian juga. Ujian dari sudut harta benda, ujian. Ujian dari sudut kesihatan, ujian. Banyak ujian. Sekarang kita diuji dengan kenaikan harga barang. Semalam saya tengok dalam TikTok,
Saya rasa belum menyeluruh lagi rasanya. Timun dah naik RM10 sekilo. Saya tak tahu betul tak betul. Tapi dia tunjuk dalam TikTok semalam. Tuan-tuan tengok, cek. Letih kita tuan-tuan. Letih. Kalau timun pun sampai tahap tu, kan. Sebelum ni berapa ringgit sekilo? RM3 kan? RM3 lebih kurang sekilo. Sekarang kalau naik RM10, lepeh habis RM10 lah tuan-tuan. Barang. Aduh, siapalah punya kerja. Saya mengajar dekat Tanjung Agas baru ni. Kebetulan ada hamba Allah yang dia singgah sekejap kat situ. Dia antara orang yang mengusahakan sayur-sayur ni lah. Sayur apa dia usaha saya tak ingat lah. Kan? Tapi dia kata pemborong datang ambil dengan harga yang murah. Contohnya kalau timun tu dia ambil dalam RM1 ataupun tak sampai RM1 je sekilo. Tapi letak dekat pasar sampai RM10 sekilo. Siapa yang punya kerja ni ambil untung sampai berpuluh kali ganda ambil untung ni. Sepatutnya ni lah yang kena pantau kan. Orang yang bercucuk tanam, lelah, penat, kan, bagai-bagai, itu dapat untung cipuk je. Kan? Orang tengah tu, untung melampau-lampau. Tuan-tuan. Aduh, letih. Itu belum tengok pada cili lagi. Cili tak main RM10. Tak ada dah RM10, tuan-tuan. Mana ada cili RM10? Sekilo. Subhanallah. Itu ujian tu. Semua ujian pada kita. Nak tengok kita sabar, nak tengok macam mana kan. Kemudian tuan-tuan, wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu sentiasa melihat makhluk-makhluknya, keadaan makhluk kita lah, apa yang berlaku pada kita, semua Allah tengok. Waktu Nabi Ibrahim kena kena campak dalam api, duduk dalam api tu, dah bakar tu, kan. Nabi Ibrahim tak berdoa pada Allah, ya Allah, kan, selamatkan aku ke apa ke, sebab dia makam Nabi, kan, level Nabi. Bila orang tanya kenapa Nabi tak berdoa pada Allah Ta'ala, jawab Nabi Ibrahim, keadaan aku ni Allah dah tahu dah, kan. Allah dah tahu dah apa yang aku perlu, apa yang aku tak perlu. Keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Itu maksud dia, wa kana rabbuka basira. Apa yang kita buat, reaksi kita dengan fitnah yang berlaku, itu semua dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Maksud dia apa? Tak apa nampak ni. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami. Orang yang tidak percaya akan menemui kami, iaitu nak bertemu dengan Allah. Orang tak yakin nak bertemu dengan Allah, bukan tak yakin, tak percaya langsung, kan. Tak yakin ni mungkin dia ada was-was ke apa ke, kan. Ni tak percaya terus, kan. Tak percaya nak pergi ke akhirat. Tak percaya. Allahu Akbar. Saya tengok dalam TikTok juga ni, tuan-tuan, seorang yang agak terkenal juga di Indonesia, tak silap saya, kan. Tapi dia buat tu, dia orang Melayu lah, orang Melayu, tapi bukan Melayu Malaysia rasanya. Cakap Melayu di belah England masa tu. Dia sambut, tak silap saya lah,
kan, England, Eropah lah, sambut kenduri bersama dengan warga-warga bukan Islam, tapi bukan orang putih, geng-geng belah kita juga ni, tapi yang bukan Islam, kan. Babi panggang depan, kan. Bagi panggang, dia yang mulakan rasmi potong, baca bismillah, tuan-tuan. Baca bismillah. Subhanallah. Nasyad. Lepas tu dia kata orang Arab yang mengharamkan kita dulu makan babi, sebenarnya babi ni bukan haram tapi harum. La ilaha illallah. Ayat menganjing kepada agama Islam je dalam ucapan dia, tuan-tuan. Oh, penat. Dia beranilah buat dekat luar kan. Kalau buat dekat Malaysia memang kena tangkap lah. Memang kena tangkap. Ini manusia, tuan-tuan. Ini manusia yang tak percaya dengan adanya hari akhirat. Dia boleh kata Nabi tu orang Arab, menganjing pada Nabi. Orang Arab datang kat kita dulu cakap macam ni. Ya ilaha illallah. Kan? Subhanallah. Moga dia dapatlah bahagian dia tu, sebab Allah kata kan, wa kana rabbuka basira. Tuhan kau tengok apa yang kau buat. Takkan terlepas, tuan-tuan. Takkan terlepas. Kena. Lambat banget, lambat cepat, kan? Memang akan kena. Ini geng-geng yang tak percaya dengan hari akhirat. Apa dia kata? Laula unzila alainal malaikah. Kenapa tidak diturunkan kepada kita malaikat? Au nara rabbana, ataupun kami dapat melihat Tuhan kami. Di sini ada beberapa perbahasan, tuan-tuan. Di kalangan ulama, jadi panjang cerita ni. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, dan telah berkatalah orang yang la yarjuna, tidak mengharap, liqa'ana, bertemu dengan kami. Perkataan liqa'ana, bertemu dengan kami. Kalau tuan-tuan baca surah Kahfi kan, akhir surah Kahfi. Kejap, kita tengok akhir surah Kahfi. Tak silap saya lah. Surah Kahfi. Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kan? Itu akhir surah Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Saya yakin tuan-tuan biasa dengar sebab tuan-tuan baca surah Kahfi kan. Ini tuan-tuan boleh amalkan ayat ni. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan? Ayat ni amal bila? Amal sewaktu tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan rancang nak bangun pukul berapa? Baca ayat ni. Kan? Contoh nak bangun pukul 4, dia akan sedar pukul masa tuan-tuan yang tuan-tuan niatkan tu. Dia akan sedar. Tapi kalau tuan-tuan sedar, tidur balik tak ada lah. Malam esok tak ada lah. Tuan-tuan baca pun tak ada lah. Dia sekali tu je dia datang. Dia kejut kita. Macam ada orang kejut. Ni kalau tuan-tuan yang berminat lah nak berqiyamul lail, boleh lah. Kan? Amal. Okey. Kataan liqa'ana ni bertemu dengan kami. Maksud dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keluarlah beberapa fahaman akidah termasuk Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah, macam-macam tuan-tuan. Liqa'ana, bertemu dengan Allah. Bertemu. Saya bertemu dengan tuan-tuan macam ni. Kan? Saya boleh tengok tuan, tuan boleh tengok saya. Kan?
Adakah dengan Allah Ta'ala macam tu esok? Kalau macam tu, maknanya Allah berjisim lah. Kan? Kita bertemu dengan Allah Ta'ala, mesti kita nampak Allah Ta'ala. Kan? Mesti kita nampak Allah Ta'ala. Jadi, Allah itu berjisim. Bila nampak Allah, macam mana ni? Macam mana? Mu'tazilah kata, kita di hari akhirat pun kita tak nampak Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah kata, kita nampak Allah Ta'ala. Tapi bukan di macam alam dunia sekarang. Bukan. Dia sebab dia akhirat, tuan-tuan. Kita jangan fikir macam apa ni, macam manusia biasa, kan? Macam manusia biasa, tak boleh. Bila Allah kata pertemuan dengan dia, jangan kita anggap pertemuan tu sama macam kita pada hari ni, berjumpa sesama kita, kan? Dia lain, keadaan dia lain. Sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok, tuan-tuan. Ni cerita akhirat ni. Cerita yang saya sebut tadi menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat di kalangan kumpulan-kumpulan akidah, kan? Bukan mazhab fiqh, mazhab akidah ni, tuan-tuan. Yang tu kita kena pegang dengan mazhab siapa? Al-Asy'ariyah, kan? Dalam akidah kena pegang dengan mazhab Al-Asy'ariyah. Dalam fiqh kita berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i, ataupun kita ambil sedikit-sedikit daripada 3 mazhab yang lain, kan? Itu. Jadi kita ada 2 aliran utama, satu fiqh, satu akidah. Satu fiqh, satu akidah. Jadi tuan-tuan, bila sebut pertemuan dengan Allah Ta'ala, balik kepada kisah Nabi Musa AS naik nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di Gunung Tursina. Dan di Gunung Tursina, di mana Allah Ta'ala dalam surah At-Tin, Allah sebut wattini wazzaitun wa turi sinin, kan? Wattini wazzaitun wa turi sinin, demi buah tin dan demi buah zaitun, demi Gunung Tursina. Kenapa Allah bersumpah dengan Gunung Tursina? Kerana dia mempunyai sejarah yang begitu hebat, di mana Nabi Musa naik bermunajat pada Allah Ta'ala di puncak gunung tersebut, dan Nabi Musa berdoa, minta pada Allah Ta'ala, hari ini ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku. Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Allah kata, fa in istaqarra makanaka fasawfa tarani. Wahai Musa, kalau engkau boleh tetap berdiri tegak di tempat engkau sekarang, engkau boleh tengok aku, kata Allah Ta'ala. Lalu Allah tajalla, Allah menzahirkan dirinya di gunung sebelah. Saya pernah sampai di Gunung Tursina, pernah naik atas sana, tuan-tuan. Bila kita duduk di puncak gunung tu, ketinggian dia lebih kurang dalam 2000 meter. 2000 meter, bukan kaki. 2000 meter, tuan-tuan. Kita boleh tengok banyak puncak gunung, kiri kanan tu penuh. Dia kawasan pegunungan. Kawasan pegunungan, banyak sangat gunung. Jadi tak tahulah gunung mana hak. Sebab bila Allah pancarkan zat dia di gunung tu hancur lebur. Nabi Musa pun pengsan. Pengsan Nabi Musa. Kan? Allah kata, engkau pengsan, kau tak dapat tengok aku. Kan? Mana dapat? Kalau engkau tak pengsan, kau boleh tengok aku. Kan? Oh, jangan kita kata lemahnya Nabi Musa, kan? Tengok zat Allah pun pengsan, tengok hak tu pun pengsan. Jangan, tuan-tuan. Nabi Musa tu kuat dia amat, tuan-tuan. Sekali tumbuk orang mati, kan? Sekali tumbuk orang je dia mati orang tu, kan? Sejarah dalam Quran
kan? Dan banyak lagi sejarah-sejarah Nabi Musa ni seorang manusia yang cukup kuat, tuan-tuan. Tenaga dia luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Tapi nak tengok zat Allah Ta'ala tak mampu, tuan-tuan. Itu atas muka bumi. Baik, berkaitan dengan perjumpaan, liqa'ah. Perjumpaan ini, bila Allah berbicara pasal perjumpaan, maka Imam Sya'rawi mengatakan jangan kita berfikiran, berpandangan seperti mana perjumpaan kita atas muka bumi ni. Sebab dia adalah dalam kuasa Allah Ta'ala. Sebagaimana tuan-tuan, kita sekarang berada dalam bulan Isra' Mi'raj, kan? Peristiwa Isra' Mi'raj panjang 7.5. Masuk Isra' Mi'raj, esok balik, tuan-tuan. Esok habis kuliah kita ni. Apa ni, bila sebut Isra' Mi'raj, ayat yang akan dibaca oleh penceramah sempena Isra' Mi'raj, mesti dia baca surah Isra' tu, kan? Ayat pertama, Subhanallazi asra bi abdihi. Kenapa Allah mulakan dengan subhana? Subhana, maksud dia apa? Maha suci Allah. Subhanallazi, maha suci Allah. Kata Imam Sya'rawi, dalam ayat Quran, bila Allah sebut subhana, maknanya Allah nak cerita lepas tu adalah benda yang ajaib, luar biasa, di luar pemikiran manusia. Luar pemikiran manusia, tuan-tuan. Subhanallah. Peristiwa Isra' Mi'raj memang di luar pemikiran manusia. Mana manusia boleh capai macam tu, tuan-tuan? Tak boleh capai. Jadi benda pelik. Isra' Mi'raj ni berlaku atas muka bumi, berlaku di alam dunia pun dah pelik dahsyat dah. Belum lagi liqa'ana. Itu lagi. Sebab hak ni akhirat, tuan-tuan. Ini akhirat sana, dia dunia lain. Pukul 7.30 dah, tuan-tuan. Saya tak nak panjang. Kalau saya sentuh tu memang melarat-larat tu, kan? Nanti kita bicara balik ayat ni, liqa'ana. Lepas tu nara, perkataan nara tu, melihat Tuhan kami. Melihat Tuhan kami tu, kita akan bicara sedikit kat situ pada pertemuan akan datang lah, kan? Saya tak nak ambil masa tuan-tuan lama, supaya tuan-tuan tak jemu dengan saya ke tidak. Tuan-tuan kata taubat lah, sekali ni je saya datang kuliah Ustaz Ozali, kan? Lepas ni tak datang lah. Okey, tuan-tuan, itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.